بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua hari ini? Alhamdulillah. Okay, panas cuaca dalam lagi. Tak, cuaca panas, ada angin, insyaAllah tabarakallah. Dia okey lah boleh tahan. Tapi ngantuk tak? Tak ngantuk. Sasa ngantuk ni betul-betul ni waktu tidur Sasa pukul 3 kan. Saya pukul 3 saya tidur. Okey baik, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangannya kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa. Kita berada di poin kita yang berapa? 15. Betul ya? Di 14 ni kita dah ada bincang betul tak? Dah okay. Baik, jadi kita akan masuk ke poin kita yang ke-15. Masih lagi kita membincangkan tentang kesan maksiat, kesan dosa ke atas pelakunya. Dan poin kita yang ke-15 di sini berada di muka surat 144. Ada tak yang lain muka suratnya? 137, okey. Satu sama ada 144 ataupun 137. Jadi kita berada di poin kita yang ke-15, maksiat mewariskan kehinaan. Maksiat mewariskan kehinaan. Jadi pada poin kita yang ke-15 ini sebenarnya ia adalah sambungan daripada poin kita yang ke-13 dan 14. Poin 13 bincang tentang kehinaan juga kan. Maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba, yang mana bila hamba itu mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menjadi penyebab kepada orang itu mendapat perkara yang tidak baik, tidak kira sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi perbincangan kita pada petang ini adalah untuk menguatkan perbincangan yang ada di poin kita yang ke-13 dan di poin kita yang ke-14. Baik, pada poin kita yang ke-13 dan 14 kita ada beberapa ayat Al-Quran yang telah kita bawakan bagi memahami kedua-dua perbincangan itu. Yang saya berikan pada minggu lepas ayatnya surah As-Sajdah ayat yang ke-22. Okey. Betul kan? Surah As-Sajdah ayat 22 kan? Lagi satu apa? Surah Yunus 78 dan surah Al-Hajj ayat berapa? 18. Baik, kita ada 3 ayat Al-Quran yang menjadi topik perbincangan kita pada poin kita yang ke-13 hingga 14, yang membincangkan tentang maksiat dan dosa menjadi penyebab kehinaan dan membawa perkara yang tidak baiklah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat, sekali lagi saya nak bawa sikit, surah As-Sajdah beritahu kepada kita bahawa maksiat
maksiat dan dosa atau maksiat atau dosa dalam surah As-Sajdah menunjukkan kepada kita bahawa maksiat dan dosa ini akan menyebabkan kita mendapat balasan. Dosa lala, apa-apa maksiat yang kita buat, dia akan berikan balasan dosa kepada kita. Surah Yunus menunjukkan kepada kita orang yang melakukan kemaksiatan ialah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Surah Al-Hajj kita dapati orang yang melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehinaan kepada dia, kira-kira sama ada dunia atau akhirat. Jadi ada tiga perkara yang kalau kita rujuklah satu persatu kan, daripada surah As-Sajdah, surah Yunus, surah Al-Hajj, membuktikan kepada kita bahawa kemaksiatan akan menyebabkan seseorang itu tidak mendapat sebarang keuntungan dalam kehidupan. Dia akan menyebabkan orang itu dapat dosa, Allah masukkan dia ke dalam neraka, bahkan Allah berikan kepada dia dengan kehinaan dunia dan akhirat. Baik. Poin kita yang ke-15 pada petang ini. Disebutkan bahawa orang yang melakukan kemaksiatan itu mereka mewarisi kehinaan. Saya baca sedikit pada perencanaan kita di sini. Baik, yang 15 maksiat. Kenapa saya kena fikir wasiat ni macam apa? Baik, maksiat mewariskan kehinaan. Di antara dampak maksudnya kesannya, di antara kesan maksiat adalah mewariskan kehinaan. Kerana sebenar-benar kemuliaan hanyalah terdapat dalam ketaatan kepada Allah. Jadi statement kita di sini jelas. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah ketika dia bincangkan tentang topik yang ke-15, dia kata, kita nak dapatkan kemuliaan, kita tak boleh dapatkan kemuliaan itu melainkan dengan taat kepada Allah. Jadi senang gini lah, hina lawan kepada mulia, kemuliaan. Kita sekarang nak dapatkan kemuliaan, kita perlu hindari perkara maksiat. Sebab bila orang itu nak mendapatkan kemuliaan, dia perlu dicapai dengan ketaatan. Bolehkah kita nak dapatkan kemuliaan bila kita buat maksiat? Tak boleh. Itu teori kita. Daripada awal perbincangan kita dah tahu dah. Kita nak dapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti taat kepada Allah. Itu yang terdapat dalam surah Fatir pada ayat yang ke-10 dalam kitab kita. Okey? Surah Fatir pada ayat yang ke-10 sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an." Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Dalam hidup kita, kita nak dapatkan kemuliaan, kita tak boleh dapatkan melalui manusia. Kalau kita kata boleh, kita memang tak nafikan lah, boleh juga kadang-kadang. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Allah itu memiliki kemuliaan. Jadi kita perlu minta kemuliaan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata apa? "Walillahil 'izzatu jami'an."
maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kalau kita lihat di bawah pada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita, disebutkan begini. Maksudnya, artinya, carilah kemuliaan dengan mentaati Allah. Sebab tu tadi tuan letak kan, kemuliaan nak dapatkan taat pada Allah. Okey? Begitu juga yang dijelaskan kepada kita. Kita nak cari kemuliaan itu bagaimana? Dengan mentaati Allah. Sebab seseorang tidak akan mendapat kemuliaan melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Surah Fatir pada ayat yang ke-10 ini, dia panjang ni, dia bukan depan itu saja. Tapi kalau rujuk di bawah tu kan, ada lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkenaan dengan ayat ini. Iaitu, kalau kita lihat di sini, man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Oh, saya lupa. Ada sedikit yang saya nak terangkan pada ayat ini. Baik, sebelum kita masuk kepada perkataan yang berikutnya lah, pada ayat surah Fatir ayat yang ke-10. Di sini saya tulis bahasa Arab. Siapa yang ada apps Al-Quran boleh buka, boleh kita ikuti perbincangan ini bersama. Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Man kana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Okey, surah Fatir ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini tentang orang yang mana menginginkan kemuliaan. Sebenarnya ada kisah pada ayat ini. Ini bentuk penafian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita. Kerana pada ayat ini Allah nak beritahu kepada kita kalau nak dapatkan kemuliaan itu, ia perlu dilakukan dengan mentaati Allah. Tak boleh kita melakukan kemaksiatan. Kerana apa? Kalau kita rujuk kepada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-9 surah Fatir, menceritakan tentang bagaimana orang yang menyembah berhala. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengharap dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Maka sebab itu pada ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita. Baik. Sebab itu pada ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kalau nak dapatkan kemuliaan itu, okey, kalau nak dapatkan kemuliaan itu, dia mestilah dengan Allah, iaitu dengan menyembah Allah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti betul. Sebab kita boleh suruh sesuatu. Sebab saya mudah tetamu tu ada gangguan. Dia bukan gangguan makhluk manusia, ini makhluk kasar. Baik, sesiapa yang inginkan mendapat kemuliaan itu, okey, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya mentaati Allah. Itu yang
disebut oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Imam At-Tabari kata apa? Ketika dia tafsirkan ayat ini, dijelaskan kepada kita. Okay, man kana yuridul izzata fabillah. Siapa yang nak dapatkan kemuliaan, maka hendaklah dengan Allah. Tak boleh kita nak sebagai seorang yang beriman, kita bincangkan untuk konteks kita orang yang beriman ini sekarang ni. Seorang yang beriman, bila dia nak dapatkan kemuliaan itu diperoleh menerusi Allah. Tapi bagaimana? Bagaimana kita nak mendapatkan kemuliaan itu menerusi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebab itu dia kata walillahil izzatu jami'ah. Sebab kenapa ia perlu menerusi Allah? Kerana kemuliaan itu keseluruhannya adalah milik Allah. Jadi perlu diminta daripada yang memiliki ataupun yang empunya kemuliaan itu tadi. Jadi inilah yang diterangkan oleh Imam At-Tabari. Maka dia kata apa? Kemuliaan, saya ringkaskan daripada apa yang saya baca dalam bahasa Arab tadi. Kemuliaan itu adalah dengan mentaati Allah. Bukan kita melakukan perkara-perkara yang menduakan Allah. Sebab tadi saya dah tekankan sebelum ayat yang ke-10 ini ada membincangkan tentang penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka lakukan perbuatan itu bagi mendapatkan kemuliaan. Tapi di sini Allah kata kalau nak dapatkan kemuliaan bukan dengan menyembah selain Allah. Ia memerlukan kita untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan ataupun dari pemilik kemuliaan tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara ni lah dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Sebab itu bila kita rujuk kepada firman Allah yang berikutnya masih lagi pada surah Fatir ayat yang ke-10, Allah kata apa di situ? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Allah jelaskan pada ayat ini. Okey. Orang yang dia nakkan kemuliaan tadi kerana Allah, dia perlu mentaati Allah kerana Allah memiliki kemuliaan. Okey, kita jelas tentang hal itu. Bagaimana cara kita nak mendapatkan kemuliaan daripada Allah? Jadi Allah jelaskan yang seterusnya. Ilaihi, dan pada orang ini dia mesti dia sa'adulkan mutayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Maksudnya kepada dia lah, orang ini dia perlu mengangkat kalimat-kalimat yang baik wal 'amalus shalih, dan amal saleh yarfa'u, yang mana dia akan diangkat. Persoalannya sekarang, apakah yang Allah maksudkan dengan al-kalimut thayyib? Tak boleh dah terima kasih. Okay, satu, kalimat yang baik. Dua, amal soleh. Ada dua cara yang diberikan kepada kita di sini, okey, untuk menunjukkan bahawa kalau nak dapatkan kemuliaan itu tadi, ia perlu dengan ketaatan. Jadi Allah kata kepada kita, orang yang begini, mereka ni kan akan menaikkan kalimat-kalimat yang baik. Maksud kalimat yang baik dalam konteks perbincangan pada ayat ini, surah Fatir ayat yang ke-10, kalimat baik itu apa? Kak Siti nak jawab? Tak nak jawab? Agak-agak kalimat yang baik ni apa? Perkataan yang baik tadi saya macam dengar tadi. Zikir, okey, tadi saya kata perkataan yang baik, zikir lagi, kata-kata yang baik, perkataan yang baik sama, okey, lagi
Berkata benar itu adalah perkataan yang baik. Okey, lagi bertasbih, boleh, tak ada masalah. Dia adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Bertasbih, zikir, zikir, bertasbih masuk pada zikir. Okey, zikir, tasbih masuk pada zikir. Ada lagi yang nak berikan jawapan? Itu saja. Manusia dengan Allah. Baca Al-Quran, ada? Selain daripada itu, macam main teka-teki. Apa isi? Kalimat ayat-ayat. Ayat macam mana? Perkataan. Saya belum dengar satu doa. Kak Rafidah, masyarakat. Sebenarnya, okay, bila kita kata di sini kalimat yang baik, kalimat yang baik yang mana kita ucapkan ini diangkat, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merangkumi semua benda-benda yang baik yang kita ucapkan, yang mana diucapkan bertujuan untuk beramal ibadah. Okay, bertujuan untuk beramal ibadah. Jadi tadi kan kita kata perkataan kita yang baik, kemudian kita ada berkata benar, kan? Ada tadi kata satu, zikir. Kita ambil pertama zikir, okay. Pertama, kalimat yang baik adalah zikir. Kedua, baca Al-Quran. Tiga, doa kita. Jadi ada tiga. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir. Ya, saya letak ya nama di sini. Ketika Imam Ibn Katsir rahimahullah beliau mentafsirkan ayat ini berkenaan dengan kalimat yang baik itu tadi. Dia kata apa? Ia termasuk zikir kita kepada Allah. Kedua ialah pembacaan Al-Quran kita. Dan seterusnya yang ketiga, doa yang kita panjatkan kepada Allah. Lagi ada kata perkataan yang baik kan? Boleh juga masukkan. Cuma itu bukan pendapat daripada Imam Ibn Katsir lah. Ya. Perkataan yang baik ini juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ucapkan. Sebab tadi saya kata apa? Dia adalah ketaatan. Apa-apa yang kita buat demi mentaati perintah Allah, ya, demi kita menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan untuk kita lakukan, itu adalah bentuk ketaatan kita. Jadi kalau kita nak masukkan perkataan yang baik, boleh sahaja sebab itu adalah perintah Nabi. Itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memiliki lisan yang baik. Jadi ia dianggap sebagai amal soleh kita, ataupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi saya kata Allah kata di dalam ayat ini kita ada amal soleh, kalimat yang baik dan amal soleh. Sebab dia begini, dalam hidup kita ni kita tak boleh main cakap-cakap saja. Ya, kita tak kata solat tapi tak solat, kan? Puasa tapi tak puasa. Maknanya kita suruh kita yakin, kita beriman hanya dengan lisan, tak boleh begitu. Maknanya kita yakin, saya beriman kepada Allah, inilah ungkapan yang baik sebenarnya. Kita zikir kepada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ungkapan yang baik. Ya, itu amal soleh kita. Tapi kalau kita tak buat yang betul-betul ini, contohnya puasa, bayar zakat, betul-betul berkelakon soleh baik kepada orang di sekitar kita, ia tak cukup, ia tak komplit. Sebab itu dalam ayat ini Allah gabungkan kedua-duanya.
Kalimat yang baik dan bagaimana perbuatan kita, amal soleh kita. Ya, kalimat yang baik dan bagaimana amal soleh kita. Sebab itu di sini disebutkan ya, kepada kita, maaf, bukan di sini. Ini saya masih lagi memetik pendapat Imam Ibn Kathir di sini. Beliau mendatangkan kepada kita dengan satu dalil untuk menunjukkan amal baik kita ini Allah Subhanahu wa taala angkat amal tersebut. Contohnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang malaikat yang menjaga dan mengawasi kita. Nabi kata apa pada hadis ini? Nabi sebutkan begini: yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat yang mengawasi kalian, iaitu kita manusia, ya. Ada malaikat yang mengawasi kalian, dan malaikat itu ada malaikat yang silih berganti malam dan siang. Mereka ni ada kumpulan, ada shift. Malaikatnya ada banyak, ya, jumlahnya banyak sekali. Jadi para malaikat ni dia ada shift. Ada shift malam, ada shift siang, gitu. Kemudian Nabi kata apa? Wa yajtami'una fi salatil 'asri wa salatil fajr. Malaikat-malaikat ini mereka bergabung, mereka berkumpul pada waktu solat asar dan juga pada waktu solat fajar. Solat fajar solat apa? Solat subuh. Okey. Kemudian mereka ini Nabi kata summa ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian sebahagian daripada mereka, iaitu malaikat yang menjaga pada waktu malam itu kan, mereka ni ada yang naik. Ini kita kata amalan yang naik tu tadi. Okey, mereka ini naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya kepada mereka. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui, bukan kita kata, Allah tak tahu ke? Allah tu Maha mengetahui. Tapi Allah tanya tentang tugas yang mereka lakukan. Jadi Allah tanya dengan satu soalan lagi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba aku? Maknanya Allah tanya tadi, tinggalkan si Sakinah tu macam mana keadaannya? Dia tengah buat apa? Itu Allah tanya kepada malaikat, itu keadaannya. Jadi apa malaikat dia kata? Taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan dia dalam keadaan dia sedang solat. Dan kami juga datang kepada dia. Kan tadi saya sebutkan dalam hadis ini, Nabi sebutkan yang shift kan, satu malam, satu siang. Jadi kumpulan malaikat yang malam tidak balik, kumpulan yang waktu pagi siang pula datang, begitu kan. So mereka bila tukar shift tu, mereka kata kepada Allah, setiap kali kami tinggalkan dia dalam keadaan solat. Setiap kali kami datang nak mengawasi dia dalam keadaan solat juga. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa amalan kita itu dia angkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tak nafikan bahawa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa zikir kita yang kita ucapkan kepada Allah, zikir itu naik. Yang kita ucapkan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam sebuah hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, yang mana Nabi SAW ada menyebutkan bahawa bila seseorang itu dia melantunkan zikir, iaitu zikir tasbih mereka, tahlil mereka, tahmid mereka. Tasbih maknanya apa? Subhanallah. Kita lantunkan tasbih Subhanallah. Kemudian ada tahlil. Tahlil bukan. Tadi apa saja?
Tasbih tadi apa? Subhanallah. Tahlil? La ilaha illallah. Kalau Allah Akbar takbir. Okey. Jangan confuse Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir ni lah Allahu Akbar. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menceritakan kepada kita lantunan tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita. Bagi saya ini contoh yang Nabi berikan. Maknanya dia tak terhad kepada tahlil, tasbih dan juga tahmid. Maknanya zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Zikir ini, tasbih, tahlil dengan tahmid, mereka ni akan mengelilingi arsy Allah. Mengelilingi arsy Allah sambil melantunkan nama orang yang menyebutkan mereka. Begitu keadaan. Bila kita bertasbih kepada Allah, subhanallah, ini zikir kita ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita baca la ilaha illallah. Zikir kita. Tadi kan nak pergi kuliah tadi kan, dalam bas, tu tengok Facebook. Dalam bas tadi ataupun dalam Grab tadi kan, kita zikir kepada Allah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sambil nak datang ke sini pula. Dalam keadaan itu, Nabi kata apa? Zikir-zikir ini mengelilingi arsy Allah. Dan mereka ini berdengung-dengung. Berdengung tu bukan bunyinya macam bunyi lebah. Tapi bunyi lebah itu, kenapa bunyi sedikit? Sebab dia melantunkan nama orang yang mengucapkan. Itu keadaan. Sampai bunyi bising. Sebab bukan kita seorang kan yang bertasbih kepada Allah, yang bertahmid kepada Allah. Ramai orang. Satu dunia ni bukan kita saja. Jin. Kan? Jin pun bertasbih kepada Allah. Sebab jin tu macam kita. Ada dua keadaannya. Yang saleh, yang munafik. Jin tu ada yang beriman kepada Allah. Jadi kalau jin yang beriman kepada Allah, pasti mereka mengamalkan zikir, ketaatan mereka kepada Allah. Begitu keadaannya. Maknanya bukan kita. Umat manusia bukan kita sahaja. Sebab tu bunyi dengungannya. Tapi bunyi dengungan itu bukan bising yang saja-saja. Kerana ia menyebutkan nama orang yang melantunkan tasbih, tahlil dan takbir. Dan Nabi tanya kepada para sahabat, bukankah kita suka kalau orang selalu sebut-sebut dengan kita? Kan? Maknanya ada bentuk kecintaan itu. Kalau orang sebut-sebut nama kita, sebut Liza, kita rasa apa kalau orang sebut nama Liza? Dia rasa angkat sikit tak? Nak betul Ustaz. Okay, dia selalu sebut nama kita lah. Kita rasa happy betul tak? Maknanya Ustaz tak acknowledge kita, Ustaz tak kenal kita, Ustaz tahu kita. Itu keadaannya. Jadi sekarang kita nak dapatkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak balik pada topik kita. Kita sekarang ni struggle tau. Kita nak dapatkan kemuliaan Allah, bukan struggle nak dapatkan kemuliaan manusia. Ingat. Ya? Kemuliaan manusia kita boleh dapat. Kita buat apa saja kita boleh dapat. Tapi nak dapatkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah perjuangan. Perjuangan dengan ketaatan kita. Amal soleh kita. Kerana ketaatan itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan ia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh yang diberikan ialah Nabi SAW berikan kepada kita zikir kita tu tadi. Ini baru zikir. Dan benar kita dengar kenapa Nabi SAW berpuasa pagi Isnin dan Khamis? Kerana amalan diangkat pada hari Isnin dan hari Khamis. Amalan kita dibentangkan pada hari itu. Nabi kata apa dalam hadis tersebut? Dan aku suka apabila amalan aku dibentangkan di hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa.
Maknanya bukan amalan zikir kita sahaja yang akan diangkat. Semua amal soleh kita, ia akan menjadi amal yang diangkat oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sekali lagi Nabi SAW tekankan, yang diangkat tidak lain diangkat melainkan amalan kita yang baik, yang Allah terima dengan tangan kanannya, kerana itu adalah amal soleh kita. Jadi kita nak dapat yang kemuliaan yang Allah terima dia dengan tangan yang kanan, dengan satu keadaan yang baik. Nama ni disebut di sekeliling arasy Allah. Ya? Di sekeliling arasy Allah, tempat yang paling dekat dengan Allah ni. Maknanya kita juga dekatlah bila nama kita disebutkan di sekeliling arasy itu secara begitu kuat dan sebagainya, bermakna dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu caranya nak mendapatkan kemuliaan Allah. Mengekalkan diri kita dalam keadaan yang beramal soleh. Terus-terusan dalam keadaan ketaatan. Apa yang kita boleh usahakan untuk taat kepada Allah, taatlah kita kepada Allah. Yang wajib tu dah memang, of course kita buat tak? Yang wajib tu memang kita solat 5 waktu, kan, puasa di bulan Ramadan ini wajib. Bayar zakat kita itu wajib. Tapi jangan kita hanya berpadu dengan wajib-wajib sahaja. Ya, bila kita ada ruang, kita ada peluang, dekatkan lagi diri kita kepada Allah dengan amalan sunnat kita. Sebab apa? Dalam sebuah hadis kursi, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Tidaklah hamba aku itu bila dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan nawafil. Nawafil maksudnya amalan sunat kita, sehingga aku cinta kepada dia. Kemuliaan yang kita dambakan dalam hidup ini, dia diperoleh dengan ketaatan. Hamba yang taat kepada Allah, Allah cintakan dia. Orang yang kita cintai, pasti kita akan muliakan dia. Berbeza dengan orang yang hina itu tadi. Sebab itu, cuba lihat pada surah yang sama, ayat yang sama. Surah Fatir pada ayat yang ke-10 itu tadi. Allah kata apa seterusnya? وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ. Ya, وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Tapi sebaliknya, mereka yang plan nak buat perkara-perkara jahat, dia rancang nak buat hal maksiat. Ini belum buat lagi, baru rancang. Okey, baru rancang ni. Dia rancang, dia plan nak buat maksiat. Apa kata Allah? Lahum azabun syadid. Untuk orang itu tadi, dia tak dapat kemuliaan, dia tak dapat kecintaan Allah, tapi yang dia dapat adalah azab Allah yang pedih. Begitu keadaan orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ya muslimah, bila kita rujuk dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-8, apa kata Allah? Walillahil izzah. Kita masih lagi nak bincang tentang kemuliaan itu tadi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Allah kata apa pada ayat itu? Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Pada Allah itu kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan tadi kita bincangkan pada surah Fatir hanyalah Allah. Tapi Allah ada sebut 2 kategori lagi. Yang Allah masukkan ia pada kategori orang yang mulia. Dan itu Allah kata apa? Wali Rasul. Dan pada para rasulnya. Dan walil mu'minin. Dan orang-orang yang beriman. Para rasul ada kemuliaan pada mereka. Lalu Allah berikan orang yang beriman ada kemuliaan pada mereka. Kenapa orang yang beriman ada kemuliaan? Kerana orang yang beriman adalah orang yang taat. Ya, orang yang beriman adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan perintah Allah,
yang melaksanakan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh mereka lakukan. Dan mereka tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka agar tinggalkan. Sebab tu orang beriman Allah letakkan kepada mereka pada kategori yang mulia itu tadi. Tapi Allah kata di sini walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang yang munafik, mereka sangka diri mereka mulia. Kan? Orang munafik mereka sangka diri mereka mulia, tapi mereka tak sedar bahawa mereka tu tak mulia. Mereka menganggap diri mereka mulia, mereka memandang remeh, mereka memandang hina kepada orang yang beriman. Dan itu yang berlaku ketika di Madinah pada masa itu. Orang yang munafik, mereka memandang orang yang beriman ini sebagai orang yang hina. Mereka rasa diri mereka hebat. Di sini Allah kata, orang munafik itu tak tahu, padahal dia yang hina, bukan orang yang beriman. Dalam ayat ini secara jelas Allah letakkan dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang menceritakan atau surah yang menceritakan tentang orang munafik. Orang munafik yang tak sedar diri itu tadi, ya, mereka anggap diri mereka mulia, padahal yang mulia itu, kemuliaan itu hanya ada pada Allah, hanya ada pada para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Takkan sesekali kemuliaan itu Allah berikan kepada orang yang munafik. Sebab orang yang munafik ni dia action saja beriman kepada Allah, pura-pura beriman, tapi dalam hati mereka tidak ada keimanan. Mereka hanya menzahirkan diri mereka sebagai seorang yang salat, beriman, yang sekuat Nabi, kan, yang keluar berperang, tapi dalam hati mereka tidak. Sebab itu tak ada pun Allah nak letakkan orang yang mulia ini sebagai masuk pada orang munafik ini dalam kategori orang yang mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat dalam kitab kita di sini, masuk ya pada dalam kitab tu. Sebahagian salaf berdoa. Kita ada satu doa di dalam kitab kita ini, ya. Doanya berbunyi, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika. Ya Allah, muliakanlah aku dengan mentaatimu dan jangan hinakan aku dengan menderhakaimu. Doa ini bukan doa daripada Nabi, ya. Jangan confuse. Jelas dia letak di situ sebahagian salaf berdoa. Maknanya bukan doa yang Nabi baca, tapi tak salah kita baca. Okey, tak salah. Maknanya baik di situ kan. Di sebahagian salaf mereka banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini mulia. Kenapa mereka mulia? Dengan mentaati Allah, dengan mentaati. Dan jangan hinakan, minta pada Allah jangan letakkan kita pada tempat yang hina dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi ini antara usaha yang dilakukan oleh para ulama, ya, supaya diri mereka sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kepada mereka dengan kemuliaan itu dengan cara mentaati Allah. Kerana begini, ya, hidup kita, bila kita dapat kemuliaan kita boleh definisikan dengan pelbagai maksud lah. Ya, orang suka kita, orang rasa senang dengan kita, itu antara bentuk kemuliaan yang ada pada dalam kehidupan kita. Kebahagiaan, kesenangan, dan juga ekonomi kita, financial kita, ini semua bentuk-bentuk kemuliaan yang ada dalam diri seseorang. Kan? Walaupun kita kata kita tak kaya, tak ada duit, tapi hati kita bahagia, kita rasa Alhamdulillah hidup kita cukup. Begitu keadaannya. Namun, kemuliaan-kemuliaan itu tadi, kalau kita peroleh dengan cara tidak mentaati Allah, kita kaya tapi dengan cara makan rasuah contohnya. Kan? Kaya dengan cara mencuri, kaya dengan ambil harta orang lain, makan harta anak yatim. Ini boleh saja kita kaya. Orang akan pandang kita sebagai orang yang hebat. Ataupun kita dapat satu jawatan. Kenapa kita dapat jawatan tu?
Oh sebab kita fitnah kawan kita. Contohlah ya, kan satu office, fitnah kawan kita sebab kita nak dapat that position contohnya lah kan. Kita dapat, orang pandang kita. Tapi adakah itu betul-betul kemuliaan yang kita cari? Orang yang beriman mereka tak buat perkara-perkara yang sedemikian. Kerana apa? Orang yang beriman adalah orang yang taat kepada Allah. Mereka akan tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu mereka usaha. Tak apalah, kita tak dapat apa yang kita hendak ni tak ada masalah. Yang penting kita dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat pun sekalipun, benda yang kita nak kerjakan itu biar kita dapat dengan cara yang mulia, dapat dengan cara yang terhormat. Begitu keadaannya. Bukan dengan menikam kawan kita, tikam belakang lah ya, kan, backstab lah kan, tikam belakang mengkhianati kawan kita, memfitnah, batu api kan. Kita buat macam-macam, cakap macam-macam sebab supaya orang suka, orang benci pada dia, orang suka kepada diri kita. Ini adalah perkara-perkara yang mungkin kalau kita buat, saya kata mungkin kita akan dapat kemuliaan. Tapi hanya pada pandangan mata manusia, tidak pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang beriman yang mereka kejar dalam hidup mereka ialah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang orang kalau dah dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia di sekitarnya juga akan melihat dia dengan pandangan yang terhormat juga. Begitu keadaan hidup kita ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita buat satu perkara macam yang saya sebutkan pada minggu lepas, kita nak sangat benda tu, kita ikut kepada perasaan kita, kita ikut kepada hawa nafsu kita, yang akhirnya kita dengan suka hati kita boleh memijak maruah orang lain. Sedangkan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Orang yang beriman tidak melakukan hal-hal yang sedemikian. Ya, biar dia tak dapat apa yang dia inginkan. Namun kalau dia nak buat apa yang Allah larang, itu tidak mungkin dia lakukan. Sifat orang yang beriman begitu. Sebab itu para ulama salaf ini mereka berdoa minta kepada Allah, berikan kemuliaan kepada kami, tapi kemuliaan itu kami dapatkan dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan kami daripada kehinaan itu tadi kan. Kita minta supaya Allah jangan hinakan kita. Kerana apa? Orang yang hina itu adalah mereka yang melakukan kemaksiatan. Kita nak bebaskan diri kita ni, ya, seboleh manalah saya kata, supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara yang mungkar. Dan di sini ya, ada pendapat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri dia kata begini, meskipun hentakan kaki Bilal ni macam pendai lah gitu ya, mereka mengeluarkan suara gemerincing dan kuda-kuda mereka berlari kencang, namun kehinaan maksiat tetap tidak terpisah dari hati mereka. Allah pasti menghinakan orang yang menderhaka ini. Bilal dengan kuda ni bentuk kemewahan yang dimiliki oleh seseorang, bentuk harta ya yang dimiliki oleh seseorang. Maksud di sini dia nak kata apa? Kalaupun orang itu ada banyak kuda, ada banyak Bilal itu tadi yang merupakan bentuk harta yang dia miliki, tetapi kan dia kata kalau hati dia tak terpisah daripada maksiat, dia tetap tidak boleh mengangkat hartanya yang dia miliki, kemewahan yang dia miliki, tetap tak boleh mengangkat dia pada tahap yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka sebab itu Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat. Nabi kata kepada dia, dalam hidup kita ni, kalau kita betul-betul nak dapatkan penjagaan Allah sebagaimana yang ulama salaf itu tadi doakan. Tadi saya kata apa? Taat kepada Allah. Tapi dalam hadis ini Nabi gunakan perkataan ini. Okey? Nabi kata apa? Apa nama ini? Hadis ini saya rasa sampai mati saya dengar hadisnya. Ya? Sampai bila-bila dia kena pegang hadis ini.
Selama Allah berikan kita dengan nyawa ni, kita hidup ni, sampai mati pun tak habis. Nabi pesan kepada seorang sahabat. Nabi kata kepada dia, ihfazillah yahfazka. Kita nak Allah jaga kita, sentiasa taat kepada Allah tu tadi kan. Ihfazillah, kita kena jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jaga Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita jaga Allah. Bukan kita jaga Allah, kita jaga anak kita, begitu kan? Tapi maksudnya kita jaga setiap apa yang telah ditetapkan pada diri kita tentang hukum hakam syariat, halal, haram. Kita jaga semua itu. Itu maknanya kita jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjaga semuanya itu tadi, kan? Menjaga syariatnya, yang dia junjung syariat itu di atas kepalanya. Betul-betul dia ikut, betul-betul dia jaga, taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Orang yang begini, Allah kata apa? Nabi kata apa? Yahfazka. Allah akan jaga kamu. Seterusnya, ini satu ya, Nabi kata pada dia. Seterusnya, Nabi masih lagi menekankan tentang perintah baginda supaya ihfazillah. Ya, Nabi kata kepada dia, ihfazillah, sekali lagi dia kata, jagalah Allah. Nabi pesan kepada dia, kenapa? Engkau akan dapati Allah di hadapan engkau. Okey? Dua pesanan yang ringkas yang Nabi SAW berikan kepada sahabat, yang juga kita sebagai seorang muslimah perlu pegang. Kita saya katakan pegang semua. Kita kadang-kadang kita kata kenapa Allah tak bagi saya kesenangan, kenapa Allah gini, kenapa Allah buat saya gini. Cek dulu muhasabah kita. Bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Cek dulu. Kan? Kita salahkan Allah tak sayang pada saya. Kita salahkan musibah, salahkan semua kita salahkan. Tapi bagaimana adakah kita minta jadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah? Betul tak? Yang betul-betul jaga Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Sehingga kita ni rasa bahawa Allah tu tak adil untuk kita. Tak boleh kita rasa sendirian. Kerana mungkin ada something yang slack dalam pengamalan kita, dalam apa yang kita lakukan. Jadi ini jadi muhasabah dalam hidup kita. Kalau begitu, saya solat malam dekat hari solat, saya puasa isteri Khamis, saya beribadah kepada Allah, saya bukan pelaku maksiat. Yes, kita bukan pelaku maksiat lagi. Tapi bila Allah uji kita, tak bermakna kan Allah tu benci kita, bukan itu. Ia adalah peluang untuk lagi tingkatkan amal soleh kita, lagi taat kepada Allah, kuatkan lagi bangun malam, kuatkan lagi puasa. Itu keadaannya. Sebab Allah tu maha mengetahui diri kita ni bagaimana. Mungkin kalau kita ni senang, kita ni tak ada musibah, tak ada ujian, kita akan tinggalkan Allah. Mungkin gitu kan? Solat tahajud pergi mana lah? Betul tak? Kalau tak ada musibah, tak ada ujian, kita pun kadang-kadang bangun malam ni. Sebab apa? Kita susah hati. Betul tak? Kenapa bangun malam? Saya susah hati lah, tak boleh tidur lah, saya fikir anak saya gini. Bangun malam ni tak boleh Allah. Cuba bayangkan kalau tak ada masalah. Keinginan kita nak bangun malam ketika pagi tu, Allah punya berat, susah. Bukan cakap bangun solat tahajud ya. Kita nak doa angkat tangan kepada Allah, kadang-kadang pun berat. Lepas solat kalau bangun malam kan, nak zikir subhanallah 3 kali kesempatan kita. Sebab apa kita tak susah? Maka sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita. Kita kalau betul-betul ihfazillah, kita susah macam mana,
Kita senang, susah, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, Allah akan jaga kita. Sebab itu Al-Mubarakfuri ketika beliau mensyarahkan hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia kata apa? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga kita. Dan kita nak faham tadi kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Dia kata, yahfazka fid dunya minal afati wal makruhat. Bila kita jaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga kita, maknanya Allah jaga kita ini di dunia daripada perkara-perkara yang tidak baik. Wal makruhat, perkara-perkara yang kita benci, Allah jaga kita. Kemudian bukan hanya di dunia, disebutkan wa fil uqbah, dan nanti di akhirat Allah akan jaga kita daripada apa? Min anwa'il iqabi wad darakat. Allah akan jaga kita daripada pelbagai azab, dan Allah akan jaga kita daripada perkara-perkara yang boleh meletakkan kita pada tahap yang hina. Dan kehinaan tadi. Allah akan jaga kita. Jadi orang yang betul-betul ni kan, dia jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah jaga kita, kita tak kata hanya pada dunia, tetapi ada pada dua keadaan, dunia dan akhirat. Okey, dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada sebarang perkara-perkara kan, musibah, bencana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada perkara-perkara yang kita tak suka, yang kita benci, perkara yang tak baik lah senang kata. Walaupun sebagaimana saya sebutkan tadi, walaupun Allah berikan kepada kita dengan musibah, ujian dalam hidup, kan? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan masalah kesihatan ke apa-apa, bukan sebab kita kata, wah agaknya sakit ni, gitu kan. Bukan juga, tak semestinya. Sekali lagi saya kata, itu adalah peluang untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya kita tak lalai, supaya kita tak meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab satu bentuk musibah yang paling dahsyat dalam hidup kita ini, bila kita jadi orang yang melakukan kemaksiatan. Bila kita buat dosa, kita buat maksiat, itulah yang akan mendatangkan banyak musibah-musibah lain dalam hidup kita. Tapi kalau kita usaha dekatkan diri kita kepada Allah, walaupun dalam keadaan kita ditimpa musibah, ia adalah ruang dan peluang untuk kita lebih mendapatkan keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jaga kita di akhirat tadi sebab kita tahu akhirat ia adalah masa yang dahsyat. Ya, masa yang dahsyat, masa yang mana kita tak boleh nak dapat bantuan daripada orang lain. Kan, dah tak kenal siapa suami, tak kenal siapa anak, dah tak kenal dah kita ni. Sebab kita akan fikir tentang diri kita sendiri. Di pada Malaysia kita fikir jadi aku macam mana, amalan aku macam mana, kan? Kita akan fikir tentang diri kita. Dah tak kisah dah, anak sebelah tak kenal dah siapa orang sebelah kita. Sebab apa? Kita hanya fikir tentang amalan yang kita bawa. Begitu dahsyatnya hari akhirat. Tapi orang yang dia berusaha tadi jaga Allah, kan? Nabi kata Allah jaga dia. Bila kita di akhirat, Allah akan jaga kita daripada berbagai macam perkara-perkara azab. Susah pun dia masih lagi kita boleh hadapi. Okey? Dan pelbagai kehinaan, kerana Allah tahu kita adalah orang yang taat kepada Allah. Allah tak bias kalau Allah tak bias. Dulu di dunia kita taat kepada Allah, yes, Allah akan jaga. Allah akan tetap jaga. Susah macam mana pun keadaannya, Allah akan tetap jaga kita. So ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman. Kemudian tadi kan kita ada yang kedua tadi, Nabi kata apa? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Bila engkau jaga Allah, engkau akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Apa maksud kita kata Allah, Nabi SAW kata di sini Allah itu berada di hadapan kita? Adakah kita nampak Allah? Tak ada dah, jangan tipu dah nanti kan. Tuan-tuan tak nampak Allah lah, lain cerita kan. Kita masuk kelas akidah nanti. So di sini maksudnya Imam Al-Mubarakfuri jelaskan, bila kita jaga hak Allah, ihfaz hak Allah hatta yahfazka Allah min makarihi dunya wal akhirah. Maknanya bila kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita daripada perkara-perkara yang merosakkan ketika di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Jadi saya setuju. Jadi sekarang ini kita tak nak menjadi hamba Allah yang mendapat kehinaan ini. Kita nak dapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu yang kita faham daripada perbincangan kita pada petang ini, orang yang melakukan kemaksiatan dia akan dapat kehinaan. Maksudnya mewariskan kehinaan kan? Maknanya kita akan bawa sampai ke akhirat. Itu maknanya. Tapi kita sekarang nak delete kehinaan tadi. Saya dah delete apa? Okey, tak payah tulis. Kita sekarang nak hapuskan kehinaan tersebut. Sebenarnya mudah. Taat kepada Allah. Itu sahaja. Taat kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, buat perkara-perkara yang Allah sendiri sebutkan tadi untuk mencapaikan kemuliaan pada surah Fatir ayat yang ke-10. Allah bagi kita guide tu sekarang. Ya, baca Al-Quran Al-Karim, Allah sebut sesuatu, Allah tak biarkan begitu saja. Kalau betul-betul kita baca Al-Quran, kita akan tahu bila Allah kata tinggalkan perkara ini, Allah bagi kita dengan solusi. Sama macam surah Fatir ayat ke-10 ini, Allah kata apa? Kemuliaan itu hanya milik Allah. Tapi macam mana kita nak dapatkan kemuliaan dunia dan akhirat? Allah beritahu kepada kita kalimat yang baik dan amal soleh. Kesimpulannya, perkataan yang menyeluruh semuanya, ketaatan, habis. Buat ketaatan kepada Allah, insya-Allah kemuliaan itu akan menjadi milik kita. Okey? Baik, itu saja perbincangan kita pada petang ini. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Ada apa nak tanya sebelum kita bersurai? Ada kemusykilan ke? Ada yang tak dapat tangkap? Tak dapat tangkap? Tak dapat tangkap lagi? Tak tangkap lagi? Tak tangkap lagi? Yes, silakan. Saya tak dengar. Dia nak menjaga Allah. Okay. Ya, betul. Yang boleh saya faham ialah kalau orang tu dia buat salah, yang mana menyebabkan dia dapat kehinaan ni kan. Kemudian sekarang kita nak balik. Apa yang perlu buat? Yes, taubat terlebih dahulu. Okey, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syarat taubat yang pernah kita bincangkan, barulah bersih diri kita daripada sembarang dosa kita, kembali kepada keadaan fitrah semula. Yang penting kita buat dosa, mesti taubat. Baru dia akan balik kepada asal. Begitu keadaannya. Boleh? Ada soalan yang lain? Ada? Tak ada. Oh, cerita kat kening lah. Tak salah. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita bincangkan pada petang ini mendapat manfaat dan dapat kita sama-sama istiqamah beramal soleh untuk mendapatkan kemuliaan dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.